yang dikasihi Datuk Rektor KUIPS Yang Amat Arif Hakim, Ustaz Nazim, Tuan Haji Mak Nazim selaku CEO MAIPS, para asatizah, para pembentang, hadirin dan hadirat yang ada di Dewan ini dan juga yang menonton di seluruh negara ini, bahkan di seluruh dunia di mana rakyat Malaysia ataupun yang berbahasa Melayu yang hadir ataupun yang turut mengikuti program hari ini. Hari ini kami berhimpun di Kolej Universiti Islam Perlis, Kuala Perlis. Dan Kolej Universiti Islam Perlis ini adalah merupakan kolej universiti yang berada di bawah biayaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Dan sekarang dalam seminar ini banyak tokoh-tokoh yang hadir untuk turut membahaskan tajuk yang menjadi keperluan untuk masa ini untuk kita bahaskan, iaitu tentang sunnah, kerana banyak pihak memperkatakan tentang sunnah. Kolej ini juga sebelum itu ramai pelajar dalam Perlis, luar Perlis, dalam negara dan luar negara. Dan siapa yang mengikuti perkembangan, kita baru saja menubuhkan Fakulti Al-Quran dan Sunnah bagi Kolej Universiti Islam Perlis ini, dan ini sangat signifikan dengan apa yang kita buat, iaitu seminar pada hari ini. Hadirin sekalian dan penonton yang berada di luar, di Perlis ni kami zon hijau. Mungkin ya, bertanya pasal apa masjid tak boleh semayang, buat seminar boleh. Kes ini tidak terpakai di Perlis. Kami memang semayang di masjid macam biasa, dan alhamdulillah, dan kami dapat berseminar alhamdulillah kerana keadaan mengizinkan. Balik kepada tajuk awal, pengenalan sunnah. Kita hari ini setiap sesi setengah jam saja, maka saya tak boleh ambil panjang. Saya akan terus masuk kepada perkara-perkara yang nak dibincangkan. Kerana pengenalan sunnah dan kepentingannya, kita akan membahaskan sedikit tentang perbezaan berhubung dengan sunnah dan juga hadis. Kerana di kalangan para ulama ada yang membezakan antara perkataan sunnah dan hadis, walaupun secara umumnya sunnah dan hadis itu digunakan dengan makna yang setara dalam banyak keadaan. Tapi banyak buku-buku, jika kita lihat dulu, disebut Kitabus Sunan Bisyawahidil Hadis, kitab sunnah-sunnah dengan dalil-dalil daripada hadis. Yakni dia bezakan antara sunnah dan hadis. Dan kita seperti ini kitab yang ditulis oleh Al-Marwazi dan ramai lagi yang tulis kitab yang sama, Kitabus Sunan fil Fiqh ala Madhabi Ahmad wa Syawahiduhu minal hadis, kitab sunnah di dalam fiqh di atas mazhab Imam Ahmad dan dalil-dalilnya diambil daripada hadis. Jadi perbezaan-perbezaan ini menuntut untuk kita mengetahui secara umum, kerana dalam seminar ini tidak mungkin untuk kita menguasai kesemuanya, tapi kita akan bahaskan secara umum tentang tajuk-tajuk ini. Okey. Siapa yang ada ni dapat lihat, dan yang tak dapat lihat, yang di luar, dia ikuti apa yang akan saya sebut. Dari segi bahasa Arab, perkataan sunnah bermaksud tariqah atau sirah, iaitu jalan. Dari segi bahasa, secara umumnya dari segi istilah para ulama hadis, yakni al-muhaddisin, apabila menyebut perkataan sunnah, mereka maksudkan hadis. Ini secara umum. Dan perkataan sunnah dan hadis itu di sisi para ulama hadis ada sedikit perbezaan antara muhaddisin dan fuqaha, ahli hadis dan ahli fiqh. Tapi kita sedang bercakap dalam konteks ahli hadis. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan qaulan atau fi'lan atau perbuatan atau takriran, atau juga pengakuan atau sifat tubuh, yakni sifat tubuh Nabi, khilqiyah, sifat tubuh Nabi,
Nabi tinggi, tinggi Nabi, kulit Nabi terang mana, rambut Nabi juga disebut sebagai hadis ataupun sunnah, dan juga sifat akhlak Nabi SAW sebelum diutus ataupun selepas baginda diutus. Semua cerita tu secara umumnya dimasukkan di dalam sunnah ataupun hadis pada cakap umum. Pada cakap umum. Yang bukan lagi nanti apabila pendetilan kita akan melihat perbezaan para ulama di dalam masalah ini. Okey. Apabila kita baca kepada ta'rif yang diberikan tadi, maka kita akan dapat lihat beberapa perkara. Yang pertama, yang dikatakan hadis itu mengandungi qaulan, mengandungi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni banyaklah hadis kita kata Nabi kata, kerana hadis itu sendiri hadis maksud bicara, cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi sabda, yang ni hadis ataupun sunnah. Seperti mana yang kita selalu dengar Nabi bersabda, yang ni tak payah saya bagi contoh banyak. Yang kedua ialah terdapat juga riwayat-riwayat yang tidak ada perkataan Nabi, tapi hanya ada perbuatan Nabi. Nabi buat perkara tertentu. Ada riwayat yang mengandungi perkataan dan perbuatan. Ada riwayat hadis, dalam satu hadis itu hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah jika kita lihat dalam hadis Anas umpamanya, Anas bagi tahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u buka as-sabi ma'a ummihi wa huwa fi shalah falyaqra bisuratil khafifah atau bisurati al-qasirah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas, Nabi apabila mendengar tangisan bayi bersama ibunya sedangkan baginda di dalam salat, baginda akan meringankan, membaca surah yang pendek ringan ataupun surah yang pendek. Tak ada perkataan Nabi, hanya ada perkataan Anas, tetapi di dalamnya ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah menimbulkan perbincangan yang panjang di kalangan ahlul usul berhubung dengan perbuatan-perbuatan Nabi, yang mana perbuatan itu ada yang bersifat tasyri'iyah ataupun qurbah yang Nabi buat kerana ada sudut agama di dalamnya. Ada juga perbuatan Nabi SAW yang menjadi tema umum kepada seminar kita ini, yang Nabi lakukan kerana kemanusiaan Nabi, kerana basyariyatun Nabi SAW. Dia panggil al-jibiliyah al-basyariyah, kerana benda tu Nabi, dia manusia. Seperti baginda duduk, baginda kena duduklah manusia. Baginda berdiri, baginda tidur, baginda berdengkur. Dia suka makan makanan yang manis dan sejuk, makan labu, bahagian-bahagian tertentu di dalam di bahu haiwan, di bahu kambing. Baginda sallallahu alaihi wasallam suka makan. Perbuatan-perbuatan ini di sisi jumhur, termasuk juga baginda berdengkur umpamanya, yang diriwayatkan oleh Aisyah dan seumpamanya. Adakah perkara ini disuruh kita ikut, atau sebenarnya sekadar dalil bahawa ia adalah ibahah, bahawasanya ia adalah dibolehkan saja? Di sisi majoriti jumhur para ulama, dia hanyalah menunjukkan dibolehkan. Walaupun ada beberapa kes seperti kita lihat Abdullah ibnu Umar, dia suka buat perkara-perkara yang mana kerana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Juraij telah umpamanya dalam riwayat Al-Bukhari telah bertanya Abdullah bin Umar, dia lihat ada beberapa perkara, 4 perkara umpamanya,
yang Abdullah bin Umar ni dia buat yang kata dia ma raaitu ahadan min ashabik. Aku tak tengok orang lain yang lain orang lain daripada yang buat benda tu, yasnaunaha. Orang lain aku tak nampak buat, kenapa engkau saja buat? Antaranya dia memakai an-ni'al al-sibtiyah. Dia memakai kasut apa sibtiyah ni, kasut sibtiyah ni ialah kasut, bukan kasut ni'al ni apa? Capal ni. Capal yang dianggap mewah lah kerana dia capal yang tak ada bulu, dan An-Nawawi sebut dia warna hitam, dan dia maksudnya dibersihkan bulu dia. Nabi SAW pakai capal ini, Ibnu Umar pakai. Apabila Abdullah bin Juraij dia tanya kepada Ibnu Umar dalam hal ini, dia kata, ma ara ahadan min ashabika yasna'u. Aku tidak melihat yasna'uha. Aku tak tengok 4 perkara ni orang lain buat. Maksudnya sahabat lain tak buat. Termasuk dia celup. Celup ni sama ada dia celup baju ataupun dia celup rambut. Khilaf lah ulama. Yang Abdullah hadis Abdullah bin Juraij ni. Tapi maksudnya benda-benda yang seperti ini yang dibuat oleh Nabi ni, adakah disuruh kita ikut ataupun boleh? Sehingga ulama-ulama usul apabila bahas ini, dia kata apa yang Ibnu Umar buat bukan menunjukkan zatul amal tu, fi'l itu, perbuatan itu sendiri disunahkan, tetapi cinta dia pada Nabi saja. Sebab itu kita lihat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari umpamanya, dalam riwayat Imam Muslim umpamanya, Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak berkata walaysa minas sunnah nuzulul abtah, bukan daripada sunnah ini turun di abtah, di dalam perjalanan Nabi SAW nak pergi ke haji itu. Kerana dia kata ini walaupun Abu Bakar buat, Umar buat, Abdullah bin Umar buat, Aisyah kata tidak sunnah. Nabi duduk di situ kerana nak memudahkan Nabi keluar saja. Jadi taksim perbuatan-perbuatan ini dibahaskan sejak zaman dahulu di dalam kitab-kitab Al-Maqdisi dan seumpamanya, tentang af'alir Rasul, tentang perbuatan-perbuatan Rasul. Kerana sebahagian daripada perbuatan Rasul itu Rasul buat di atas dasar basyariah dia. Adakah kita disunatkan tidur untuk berdengkur? Tak. Adakah kita juga disunatkan untuk makan kambing kerana Nabi makan kambing? Tak. Adakah kita disunatkan untuk makan labu kerana Nabi makan labu? Tak. Dan ini akan dibahaskan nanti oleh pembentang yang lain. Saya sebut contoh ni kerana ada orang mengangkat jibiliyah itu begitu tinggi dan melupai sunnah yang mempunyai nilai tasyri' ataupun qurbah yang sepatutnya diangkat, bukan perbuatan-perbuatan Nabi yang mana yang dikategorikan oleh ulama sebagai perbuatan-perbuatan yang yadullu alal ibahah, yang menunjukkan bahawasanya perkara itu dibolehkan sahaja. Baju Nabi umpamanya, Nabi pakai baju jubah Syamiyah, jubah Rumiyah. Dalam riwayat Bukhari, baginda juga pakai baju Yaman apabila diberi pada baju Yaman. Demikian juga kasut baginda, capal baginda. Baginda tak buat capal tu, orang bagi ataupun orang lain yang buat. Dan ini semua termasuk di dalam taksim sunnah ni, perbuatan Nabi SAW. Ada perbuatan Nabi yang memang menjadi titah untuk kita ikut. Apabila perbuatan itu menunjukkan ada kaitan dengan hukum hakam agama ataupun suruhan agama. Salat umpamanya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ataupun Nabi buat satu benda itu, baginda mengulang-ulanginya perbuatan itu. Dan apatah lagi bila ada arahan, makan dengan tangan kanan umpamanya. Perkara yang bukan menjadi kebiasaan orang Arab dan adat orang Arab, tapi baginda buat. Maka hal itu akan diangkat oleh para ulama di dalam perbahasan, dan nak lihat akan berlaku lagi khilaf perkara-perkara yang seperti itu. Sebahagian mereka mengkategorikan,
sebagai sunnah yang diikuti, sebahagian mereka memasukkannya sebagai perkara yang harus sahaja. Ada perbuatan Nabi SAW di dalam hadis yang kita tak ikut, yang mana al-fi'lu al-khasu bihi, perbuatan yang khas untuk Nabi. Seperti apa? Seperti baginda SAW kahwin lebih daripada 4. Seperti al-wisal fi saum, baginda sambung menyambung di dalam puasa. Dan ada perbuatan-perbuatan yang dianggap min khasaisir rasul, benda-benda yang khas untuk Rasul sahaja, dibuat oleh baginda, diriwayatkan di dalam hadis, tidak menjadi sunnah untuk kita ikut. Demikian juga riwayat-riwayat bagi hadis-hadis yang mansukh yang akan kita bahaskan kemudian nanti. Ini adalah taksim perkataan, perbuatan, dan berikutnya ialah takrir, iaitu pengakuan Nabi SAW. Pengakuan Nabi SAW apabila hal itu berlaku di hadapan baginda, yang kita sebut sebagai hadis takriri atau sunnah takririyah, baginda SAW berlaku dan baginda SAW tidak membantah. Sebahagian orang kata sunnah takririyah ni bila Nabi diam. Tidak semesti Nabi diam. Kalau Nabi senyum ataupun Nabi ketawa, dia tak diam. Berlaku di hadapan baginda menunjukkan berlakunya iqrar. Contohnya, kami baru saja mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa semalam bincang tentang patung patung. Di dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW tengok Aisyah mainan tu, anak-anak patung tu. Aisyah tengok ada kuda. Nabi kata, ma hadzal ladzi wastahun, apa dia yang duduk di tengah ni? Dan Aisyah kata, faras, kuda. Ma ladzi ara alaihi, benda apa yang ku nampak ada di atas kuda tu? Janahan, dia kata 2 sayap. Nabi kata, faras lahu janahan, kuda ada sayap. Dia kata, Aisyah kata, amma tasma' anna li Sulaiman khailan laha ajnihah. Kau tak pernah dengarkan bahawa Sulaiman ada kuda yang ada sayap? Hadis tu kata, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahik, Nabi gelak, hatta raaitu nawajizahu, sehingga aku nampak geraham baginda. Jadi hadis ni Nabi tak kata betul lah ada, Nabi tak kata betul lah dua sayap, Nabi tak kata. Nabi gelak pada Aisyah. Tapi mustahil kalau benda tu salah, Nabi gelak. Nabi taklah macam kita tengok satu benda Nabi gelak, lepas tu orang tanya Nabi, betul ke tak? Betul, kau gelak kat dia. Hal tu kita mungkin hal itu tidak berlaku pada Nabi SAW. Maka apabila berlaku di hadapan baginda dan tidak ada bantahan, maka dianggap sebagai iqrar Nabi. Melainkan jika ada riwayat lain kemudian turunnya wahyu membantah, maka yang pertama dianggap sebagai mansukh. Yang pertama dianggap sebagai dibatalkan. Demikian juga apabila Nabi SAW bagi satu benda, ada perbuatan yang Nabi tahu orang buat, Nabi, melainkan perbuatan tu tak berlaku depan Nabi. Nabi tahu berlaku di hadapan baginda. Paling obvious yang selalu kita bahaskan ialah Nabi SAW tengok Sudan ataupun Habsyah main permainan perang di dalam masjid. Dan hadis ini banyak, dan Aisyah radhiyallahu anha melihat dia duduk di belakang Nabi SAW. Hatta Aisyah kata, yasturuni biridaihi anzur ila la'ibihim.
baginda Nabi melindungi aku dengan selendangnya untuk aku melihat kepada permainan atau tarian senjata itu yang berlaku di dalam masjid tu. Artinya perbuatan tu Nabi tengok, Nabi tak larang, walaupun Nabi tak kata boleh benda ni, Nabi tak kata, Nabi tengok. Dan Aisyah tengok, yang wanita boleh melihat kepada pergerakan dan tarian lelaki, kerana Nabi SAW membenarkan Aisyah melihatnya. Ini semua ikrar ini, takrir ini termasuk di dalam sunnah takririyah ataupun pengakuan Nabi SAW. Saya sebut ini muqaddimah untuk yang kemudian datang untuk membahaskan apabila mereka sebut sunnah dan hadis. Nanti kita akan sebut sedikit perbezaan. Kemudian yang kita sebut tadi ialah termasuk juga apabila sahabat sebut tentang sifat Nabi SAW, sifat diri Nabi SAW. Kana rab'atan minal qaum laysa bitawi wa laysa biqaw wala biqasir azharul laun laysa bil abyad amhaq wala adam laysa bija'din qatat wala sabtir rajil. Ini semua dalam hadis Rasulullah, tengahan orangnya, tidak tinggi, tidak rendah, putih berseri kulitnya, tidak putih yang terlaluan, tidak juga terlalu kemerahan, tidak terlalu kerinting rambutnya, tidak pula lurus. Ini disebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini tak ada perkataan Nabi, tidak ada perbuatan Nabi, tidak ada ikrar Nabi, tapi ada riwayat sahabat tentang tubuh Nabi SAW. Termasuk di dalam hadis ataupun sunnah pada definisi umum. Termasuk dalam hal itu juga riwayat sahabat tentang akhlak Nabi, budi pekerti Nabi, seperti mana Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, saya pun tak, Abu Sa'id Al-Khudri dia meriwayatkan tentang Nabi SAW, katanya kerana Nabi SAW asyaddu hayaan minal azra fi khidriha wa idha kariha syai'an urifa fi wajhihi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW lebih malu daripada anak dara yang berada di belakang tabirnya, dan apabila baginda tak suka sesuatu nampak di muka dia tu. Itu tak ada cerita tentang Nabi, tentang diri dia, perbuatan dia. Ataupun Nabi sallallahu kerana Nabi sallallahu alaihi Aisyah dia kata kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka tayammun, suka mengkanankan, mastata'a fi sya'nihi kullih, selagi baginda mampu di dalam semua urusannya, fi tuhurihi, fi tarujjulihi, fi tana'ulihi, ketika dia pembersihan dia, sikat rambut dia, tentang pakai kasut dia, semua mula belah kanan. Ini tak ada perkataan, tak ada perbuatan, tak ada pengakuan, cerita sahabat terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apabila kita tahu ini, 5 elemen ini, apabila orang sebut hadis, kita tahu salah satu daripada 5 ni akan ada. Ada 5 ni, dia adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada, setakat cerita tabi'in dan sahabat saja, tidak mengandungi unsur ni, kita tak namakan hadis. Walaupun ada cerita Sayyidina Umar, ada cerita Abu Bakar, dia tidak dinamakan hadis. Dia tidak sampai kepada penghujahan seperti penghujahan hadis. Melainkan perkataan sahabat yang mana mauquf, iaitu terhenti pada sahabat, tapi tidak boleh dipahami melainkan dengan hukum rafa'. Benda ni mesti dia ambil daripada Nabi, tak mungkin daripada dia, walaupun dia yang kata. Itu ada satu perbahasan yang lain, perkataan sahabat ataupun ucapan sahabat, perbuatan sahabat yang dihukum dengan hukum sebagai rafa', yakni dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya perkataan lah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey, nak ringkaskan masa ni,
perbezaan antara hadis dan sunnah. Walaupun pada umumnya al-hadis dan as-sunnah diterima pakai dengan maksud yang sama seperti mana saya sebut tadi, namun perlu dimaklumkan bahawa kadangkala dalam perbahasan yang lebih mendalam, perkataan as-sunnah dibezakan daripada perkataan al-hadis. Ini adalah antaranya ialah apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi. Imam Abdul Rahman Mahdi ini imam, dan kerana Imam Abdul Rahman bin Mahdi Al-Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Jadi dia dan dia inspired Imam Syafi'i. Imam Abdul Rahman bin Mahdi dia sebut Sufyan al-Thawri imamun fil hadisi wa laysa imaman fis sunnah. Sufyan al-Thawri imam di dalam hadis, bukan imam di dalam sunnah. Al-Auza'i imamun fis sunnati wa laysa imaman fil hadis. Al-Auza'i itu imam di dalam sunnah, ia bukan imam di dalam hadis. Wal Malik bin Anas imamun fihi ma jami'an, dan Malik bin Anas imam di dalam kedua-duanya. Perkataan Abdul Rahman bin Mahdi ini telah dijadikan di dalam banyak perbahasan ilmiah ini didahulukan di dalam membezakan antara hadis dan sunnah. Dia kata Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, imam, alim. Kita pun Sufyan ni sebenarnya bahkan ada perkataan Abdul Rahman bin Mahdi, dia ma ra'aitu ahadan ahfadhul lil hadis bin Sufyan. Aku tidak melihat satu orang yang lebih hafal hadis ni lebih daripada Sufyan. Amirul Mukminin fil hadis, iaitu Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ikut tali dari segi sejarahnya, dia pun ada mazhab dia, mazhab Sufyan al-Thawri. Cumanya dia pada akhir hayat dia tu dia suruh macam hapuskan tulisan dia, menyebabkan tak diwarisi ilmu dia. Diwarisi secara riwayat lah. Dikatakan orang yang paling zuhud Sufyan al-Thawri. Dalam hidupnya dia menghadapi cabaran yang banyak. Pemerintah cari dia. Selepas Abu Hanifah ditangkap, ditahan sebab tak mau pegang jawatan qadhi. Qadhi ni dulu ni macam mufti lah, ataupun dia lebih kepada juga qadhi mahkamah hakim. Dia tak mau, dan Abu Hanifah diuji. Kemudian lepas dia nak dilantik Sufyan tak mau. Sufyan pergi ke Mekah. Di Mekah dicari Sufyan, Khalifah cari, Abu Ja'far cari, kalau siapa jumpa Sufyan dapat 10,000 dinar. Kalau dia lari pergi ke Basrah, dari Basrah dia lari ke Yaman, daripada Yaman dia lari ke Mekah balik. Dan panjang cerita dia tak mau. Yang penting dia tak mau, sehingga kan pemerintah nak hukum dia pasal dia nak lari daripada jawatan. Dan dia terkenal dengan salih dan wara'. Dia ada mazhab dia, sebab mazhab dia banyak dalam fiqh ni. Pandang qala Thawri ni ada pandangan-pandangan dia. Tapi Abdul Rahman bin Mahdi kata walaysa imaman fi sunnah, dia imam dalam hadis, dia bukan imam dalam sunnah. Di sisi Abdul Rahman bin Mahdi, mungkin dia melihat perkataan Abdul Rahman bin Mahdi ini menunjukkan ada perbezaan sunnah dan hadis. Tapi kita nak lihat apa maksud dia. Okey. Maksud dia seolah-olah Sufyan ni dia menguasai hadis, maksud di sudut menghimpunkan hadis. Tapi dia bukan ahli di dalam mengkaji hukum hakam dalam hadis. Walaupun itu kataannya lah, tapi dalam realiti sejarahnya Sufyan imam juga dalam fiqh. Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i, Abdul Rahman bin Yuhmad Al-Auza'i,
Al-Imam Al-Auza'i, imam dalam sejarahnya, Imam Auza'i adalah imam yang hebat. Kubur dia di Beirut. Dahulu sebelum sekarang kita pergi ke di Syria, di Syam, dulu mazhab Auza'i. Sebelumnya masuk mazhab lain. Banyak dunia Islam mazhab Auza'i. Al-Imam Auza'i ini meninggal tahun 151 Hijrah. 161 Hijrah. Al-Imam Al-Auza'i dulu kita tengok dia dia Maghribi, mazhab Malik kan. Di semua. Sebelum mazhab Malik masuk, mazhab Auza'i yang menguasai. Al-Auza'i yang menguasai. Dan Al-Auza'i terkenal dengan saleh dan terkenal dengan ahli ilm. Sebelum mazhab-mazhab lain menguasai dunia Islam banyak berpegang kepada pendapat mazhab Al-Auza'i. Cumanya Al-Auza'i dia punya kekurangan dia ialah, ini sejarah lah yang kita belajar, dia tidak ada murid-murid yang bagus untuk menulis. Dia sendiri bukan penulis, dia hanya ada surat-surat dia kepada khulafa. Dia tak tulis buku. Macam Imam Syafi'i dia tulis. Abu Hanifah ada murid-murid yang bagus. Imam Ahmad dia sekongkongnya ada musnad dia. Walaupun qaul dia tentang fiqh diriwayatkan berbagai-bagai. Dalam satu qaul kena 12, dalam satu pendapat dalam 12 qaul Abu Hanifah, Imam Ahmad ada. Imam Malik ada Muwatta yang memang mengangkat. Dan ribuan anak murid dia meriwayatkan Muwatta. Dan ada berbagai versi Muwatta. Masa dia muda, masa dia tua sikit, dia tambah lagi Muwatta tu. Jadi maksud dia sentiasa menyambung. Al-Auza'i tak meninggalkan itu. Walaupun dia ada mazhab. Sebab tu mazhab Islam ni bukan empat yang masyhur. Ada di sana mazhab Al-Auza'i. Walaupun tidak ada kitab, ada riwayat-riwayat pendapat-pendapat Al-Auza'i, seperti juga pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Maka dia kata Al-Auza'i imamun fi sunnah wa laysa imaman fil hadis. Auza'i imam di dalam sunnah, bukan imam dalam hadis. Maksudnya dari segi taraf penghimpunan, collecting data ni, menghimpunkan data ni, yang dibuat oleh Al-Auza'i tidak seperti yang dibuat oleh Sufyan. Tidak seperti. Wal Malik bin Anas imamun fihima jami'an, dan Malik bin Anas imam di dalam kedua-dua itu. Maksud Malik menghimpunkan hadis dan juga menghimpunkan fiqh. Menghimpunkan fiqh. Dengan ini kita akan lihat perbezaan ataupun sedikit perbezaan antara hadis dan sunnah. Jadi kalau kita lihat secara umumnya ialah, yang ni ada perkataan Dr. Hammam Syahid ni, saya quote di sini. Dia kata, wa amal hadithu fahuwa a'ammu minas sunnati min haitsu mafhum. Idza annahu yazidu 'ala sunnati fi tanawulihi likulli ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hatta walau kana mansukhan laisa 'alaihi al-'amalu. Dia kata adapun hadis itu lebih umum daripada sunnah dari sudut mafhumnya, di mana hadis itu melebihi atau merangkumi sunnah pada melebihi sunnah pada merangkumi setiap yang terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun apa yang dimansuhkan dan tidak lagi diamalkan. Sebab itu Al-Imam Tirmizi, kalau kita baca dalam sunan dia akan sebut wa alaihil amal, di atasnya amal. Maksudnya ada benda yang mungkin bukan di atasnya amal, walaupun ada riwayat daripadanya. Dia kata wa yatanawalu sifatan nabi sallallahu alaihi wasallam al-khilqiyata min haitsu launuhu wa jism min haitsu launihi wa jismihi wa sya'rihi wa tulihi wa sifatihi al-jibiliyah min haitsu sihhatihi wa maradihi wa ma yamilu ilaihi min at-ta'ami wa ma la yarghabu fihi. Dia kata maka dia merangkumi semua
sifat diri Nabi, warna kulit dia, jisim dia, jasad dia, rambut dia, tinggi dia, jibiliyah dia. Jibiliyah ni apa yang perkara-perkara yang berkaitan dengan diri Nabi yang kita sebut tadi, di atas kemanusiaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini akan ada perbezaan antara hadis dan sunnah. Hadis di dalam riwayat tu, collection tu, kita tengok apa saja yang diriwayatkan daripada Nabi, hadis. Tapi bukan semua yang diriwayatkan dalam hadis itu menjadi sunnah, menjadi ikutan untuk kita. Kalau riwayat Nabi kahwin lebih pada 4, tidak menjadi sunnah pada kita. Nabi makan labu, tidak menjadi sunnah untuk kita makan, boleh untuk kita makan. Nabi pakai jubah, tidak menjadi tuntutan untuk kita pakai, boleh untuk kita pakai. Nabi makan apa? Nabi tidur berdengkur, tidak disuruh untuk kita berdengkur. Tapi kalau kita berdengkur tak salah lah, bukan dengan pilihan kita. Dan hendaklah diimbangi benda tu. Kalau kita jumpa orang tu dia tidur je sepanjang masa, kita tanya pasal apa kuat tidur sangat? Ada hadis Nabi tidur, jadi aku buat sunnah tidur. Dia tak boleh. Kerana benda itu dilakukan dengan keperluannya, kan? Dan demikian juga hal-hal ni, kerana apabila sunnah dalam konteks ni lebih merujuk kepada bahan yang digunakan oleh para fuqaha ataupun ahlul usul di dalam menentukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Okey, maka kita simpulkan bahawasanya hadis itu lebih umum dibandingkan sunnah. Semua sunnah itu hadis, bukan semua hadis itu sunnah. Sunnah merupakan tujuan dan hasil dari analisa hadis. Jadi ada hadis kita kaji, oh sunnah untuk kita amalkan. Ini akan menjawab juga perbincangan apabila kita lihat adakah sunnah untuk kita pakai an-ni'al as-sibtiyah tadi, capar sibtiyah tadi. Adakah sunnah untuk kita pakai capal yang ada 2 tempat masuk kaki di depan tu, qibalan di dalam hadis tu? Adakah sunnah ataupun itu fashion yang dibolehkan? Adakah sunnah untuk kita pakai jubah Rumiyah? Adakah sunnah untuk kita pakai jubah Yaman? Pasal semua ni Nabi pakai. Adakah sunnah untuk kita letak di atas bau kita selendang, ridak? Adakah sunnah untuk kita pakai baju besi? Nabi pakai baju besi masa perang. Ataupun sunnahnya, konsepnya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sunnah dalam pakaian tu, orang tu pakai apa yang sesuai di negerinya dan apa yang mudah pada negerinya, kan? Kita pakai baju Melayu sampin, kita pergi duduk di negeri Arab, tengah-tengah yang Arab, menyanggahi sunnah lah, kan? Tapi kalau kita pergi ke tempat yang orang tak tahu langsung jubah, kita pakai jubah, juga pada satu konsep dia menyanggahi sunnah kerana kita jadi syuhrah. Ataupun kita pakai benda yang Nabi pakai, tengok-tengok satu orang pakai baju besi, dia tak pakai baju besi siapa? Sunnah Nabi pernah pakai baju besi, tapi Nabi pakai masa perang, kan? Sebab tu saya kata sunnah pakai naik motor pakai topi keledar, sebab mempertahankan diri daripada ancaman bahaya. Okey, ini ada kalam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Maka secara kesimpulannya, tidak semua yang disebut dalam hadis itu menjadi sunnah untuk diamalkan, namun semua sunnah diambil daripada sumber hadis. Ini adalah secara umum pada mukadimah perbahasan kita pada hari ini, bagi membolehkan untuk kita bincangkan tajuk-tajuk yang selepas ni. Kerana pembentang saya akan cakap tentang sunnah, tentang hadis, maka ada 2 perkara yang dibezakan oleh para ulama secara perbahasan yang terperinci, iaitu kalau orang kata benda ni ada dalam hadis, kita kata belum tentu dia menjadi sunnah. Maka Al-Imam Tirmizi selalu sebut wa alaihil amal, di atasnya amal. Jika tidak di atasnya amal, kemungkinan dia mansukh, kan? Kemungkinan dia khusus untuk Nabi, kemungkinan juga dia sunnah tapi dalam konteks tertentu saja, pada zaman tertentu saja, keadaan tertentu saja. Ada riwayat Nabi, ataupun benda tu macam Nabi
qabbala ba'da azwajihi thumma qama wa shalla. Nabi cium sebahagian isteri dia kemudian bangun dan salat. Kan, riwayat Abu Daud. Ada perbahasan tentang kedudukan hadis ini, tapi secara umumnya dia diterima sebagai hadis yang sabit. Kalau satu orang setiap kali nak salat, cium isteri dulu, bangun. Tapi dia tidak demikian. Kerana itu kemanusiaan. Tengok isteri, Nabi teringat kat isteri dia. Ataupun Nabi buat suatu benda yang mana merupakan kehidupan seorang manusia, kerana Nabi itu qul innama ana bashar, katakanlah aku ini adalah manusia. Itu secara umumnya. Mohon maaf kerana kami mesyuarat 2 hari tak ada nak buat apa. Jadi ini saya ringkas sebahagian tu, saya salah sebut dalam buku ni. Saya ingat diberikan, dapat buku ni? Ada di luar tu, ada bahagian yang saya sebut tentang perbezaan ni sedikit. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.